Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak belajar macam mana nak menulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey, jadi sebelum kita nak belajar menulis nombor, kita ulang kaji sikit macam mana kita nak menyebut nombor. Okey, jadi dekat sini cikgu ada contoh 2341 657. Jadi macam mana kita nak sebut nombor ni? Okey, jadi sebagai ulang kaji, sangat perlu untuk kita nak lebih faham macam mana kita nak menulis nombor dalam angka dan perkataan nanti. Okey, jadi kalau kita ada satu set nombor macam ni, yang pertama sekali kita akan tengok 3 nombor ataupun 3 angka daripada belakang. Okey, kemudian kalau cikgu dengan murid-murid cikgu selalunya cikgu kata kita karate nombor ni. Kita wacakan dia dan yang pertama ini sebutannya adalah untuk ribu. Okey, kemudian kita sambung lagi. Kalau tadi 3 angka, kita sambung lagi 3 angka dan kita akan waca lagi sekali, tapi kali ini sebutannya adalah juta. Okey, jadi macam mana nak sebut nombor ni? Kita akan sebut dari depan. Yang pertama adalah 2. Okey, selepas 2, kita jumpa perkataan juta kan? Jadi kita sebutlah perkataan juta. 2 juta. Kemudian yang tengah-tengah kita akan sebut seperti biasa 341. Kemudian kita jumpa perkataan ribu dan yang terakhir sebut juga seperti biasa 657. Okey, jadi cikgu akan sebut dari awal ya. 2 juta 341,657. Okey, jadi ini ulang kaji bagaimana kita nak menyebut nombor. Dan kita akan gunakan pengetahuan ini untuk kita menjawab ataupun untuk kita belajar macam mana kita nak menulis nombor dalam perkataan dan angka. Okey, jadi kita mulakan dulu. Kita nak tulis nombor dalam perkataan. Okey. Baik, nombor yang baru kita ada 3551426. Okey, jadi macam mana kita nak tulis nombor ni? Cara kita nak tulis nombor sebenarnya adalah sama dengan macam mana kita sebut nombor tu. Apa yang kita sebut, itulah yang kita tuliskan. Jadi, caranya sama macam kita nak menyebut nombor tadi. Kita akan tengok 3 angka daripada belakang. Kemudian kita wacakan dia, kita karatekan dia. Jadi yang pertama ini adalah ribu. Okey, kemudian sama macam tadi, cari lagi 3 angka, sambung Kemudian kali ini sebutan ataupun namanya adalah juta. Okey, jadi macam mana dengan pengetahuan ini kita nak tulis nombor? Kalau kita sebut nombor, kita akan sebut dari depan. Jadi sama juga macam kita nak tulis nombor. Kita akan tulis daripada angka depan. Jadi angka depan adalah 3. Jadi kita tuliskan dulu 3. Okey, kemudian kita jumpa perkataan juta, kita salin sahaja balik juta. Okey, dan untuk bahagian tengah, okey, kita baca seperti biasa 551 dan itulah yang kita tuliskan 551. Okey, tapi sebelum kita habiskan, kita jumpa perkataan ribu dulu. Jadi kita tuliskan ribu dan yang terakhir barulah ada 426. Okey, jadi cara untuk menulis nombor ni, okey, daripada depan 3 juta 551,426. Okey, jadi selesai untuk contoh yang pertama. Okey, kita cuba tengok contoh kalau dia melibatkan sifar. Selalunya yang sifar ini kita tidak sebut. Kita tak sebut. Jadi bila kita tak sebut, kita tak akan tulislah. Okey, jadi kita nak tengok contoh Baik, sama macam tadi mula-mula kita buat apa? Kita akan ambil 3 angka dari belakang. Kemudian kita karate sikit. Okey, yang pertama namanya ribu. Ambil lagi 3 angka. Kita karate lagi sekali, wacakan dia. Kali ini namanya adalah juta. Dah dapat macam ni, barulah senang untuk kita tulis nombor ni dalam perkataan. Jadi kita akan tulis dari angka dah hadapan. Okey, yang pertama, 2. Jadi kita tuliskan, sorry.
Okey, kita tuliskan 2 tadi. Kemudian kita ada jumpa juta, okey. Alright, yang di bahagian tengah, kita sebut macam mana? Kita cuma akan sebut 90. Kenapa? Sebab pada bahagian ratus ini, okey. Okey, pada bahagian ini, yang depan ni tidak akan disebutkan. Jadi sama juga untuk kita tulis, kita cuma akan tulis 90 sahaja. Bukannya 090. Tak ada. Kita cuma akan tulis 90 sahaja. Okey, kemudian kita jumpa perkataan ribu dan untuk nombor belakang macam mana kita sebut? Kita akan sebut 306. Kenapa bahagian puluh ini tidak disebut? Okey, sebab sifar di sini tidak ada nilai dia. Jadi tidak perlu disebut. Okey, kita takkan sebut 306. Tak ada. Okey, kita cuma akan sebut 306 sahaja. Jadi apa yang kita sebut, itulah yang kita tuliskan. Okey, 306. Jadi untuk kita nak membaca ataupun untuk kita nak menulis nombor ini, 2,90,306. Yang mana sifar-sifar ni kita tak sebutlah. Okey. Alright, kita tengok lagi satu contoh yang melibatkan sifar. Okey. Jadi perkara yang sama, benda yang sama kita buat. Pertama sekali kita tengok 3 angka dari pada belakang. Kemudian kita wacarkan dia. Okey, nama dia ribu. 3 lagi angka. Kita wacar lagi sekali. Namanya adalah juta. Dan kita akan tulis dari bahagian hadapan. Yang pertama adalah 5. Okey, jadi kita tuliskanlah 5. Alright, selepas 5 kita jumpa perkataan juta. Jadi kita tuliskan juta. Okey, untuk yang di tengah ni, macam mana kita sebut nombor ni? Tak payahlah nak sibuk tengok juta dengan ribu ni. Kita anggap nombor ni ada 3 angka sahaja. Jadi macam mana kita nak sebut? Okey, kita akan sebut 104. Okey, kita tak akan sebut 104. Tak ada. Jadi kosong di tengah ini tidak perlu disebut ataupun tidak perlulah dituliskan. Okey, jadi sini akan jadi 104 sahaja. Kemudian kita jumpa perkataan ribu dan kamu tengok nombor di belakang sekali ni macam mana kita sebut? Yang ada nilai cuma pada tempat sah. Jadi kita cuma sebut 9. Jadi macam mana kita nak tulis nombor ni? Okey, kita mula daripada depan ya. 5,104,009. Itu sahaja. Okey, yang mana yang tak ada nilai tu tidak perlulah dituliskan. Okey. Dekat sini, kali ni kita nak tengok pula kalau perpuluhan juta. Kalau macam ni, macam mana kita nak sebut? Okey, jadi cara sebutan ataupun cara tulis ni samalah macam yang kita tulis untuk perpuluhan. Okey, yang pertama, kita akan tengok daripada depan. Alright, 3. Okey, jadi kita akan tuliskan 3. Yang seterusnya, baik, titik perpuluhan ni, macam mana kita nak tuliskan? Kita tak sebut titik perpuluhan. Kita cuma sebutkan perpuluhan sahaja. Okey, dan selepas titik perpuluhan, angka-angka di belakangnya kita akan sebut satu persatu. Okey, kita tak akan sebut 219. Kita akan sebut ataupun kita akan tulis 219. Okey, cikgu terangkan lagi sekali ya. Selepas titik perpuluhan, setiap satu angka ini akan disebut satu persatu. Dia tak ada nilai ratus, tak ada nilai puluh, tak ada nilai sah. Kenapa? Sebab 3 ni baru mula sah. Kalau kamu masih ingat tajuk perpuluhan. Okey, jadi sebutan dia ataupun cara nak tulis dia 219. Okey, kemudian kamu tengoklah belakang ni ada perkataan juta kan? Salin balik. Juta. Mesti kena ada juta. Kalau tak dia akan jadi perpuluhan biasa je lah. Sedangkan nombor yang diberi ni adalah perpuluhan juta. Okey, kita tengok contoh lagi satu. Banyak kan sifar, banyak kosong. Okey, jadi macam mana nak tulis nombor ini? Okey, yang pertama, kita akan mula daripada depan. Okey,
Ini namanya adalah sifar. Okey, kemudian ada titik. Nama titik ini adalah perpuluhan. Okey, dan nombor belakang ni macam tadi cikgu kata, kita akan sebut satu per satu. Kita tak sebut 0.6 sar, tak ada. Okey, kita akan sebut satu per satu, maknanya sifar 6. Okey, dan perkataan juta disalin semula. Jadi cara nak tulis nombor yang diberi ni adalah sifar perpuluhan sifar 6 juta. Okey, ini macam mana kita nak tulis perpuluhan dalam sebutan juta. Okey, macam mana pula kalau kita ada pecahan? Ini contoh kat sini cikgu bagi satu nombor bercampur. Okey, kita ingat balik nombor bercampur maksudnya ada satu nombor bulat dan digabungkan dengan pecahan wajar. Okey, jadi macam mana kita nak sebut nombor ni? Alright, yang pertama kita akan sebut yang nombor bulat dulu. Okey, jadi satu kita tulislah satu. Okey, kemudian barulah kita akan tuliskan pecahannya. Macam mana kita sebut pecahan ini? 2/5. Okey, jadi itulah yang kita tuliskan. 2/5. Okey, jadi kalau kamu tengok per 5 ni dekat kita tak ada jauhkan. Dia adalah dalam satu perkataan. Okey, kemudian sama macam tadi ada perkataan juta, jadi kita tuliskan juta. Okey, contoh kedua. Kita ada, kalau kita sebut ni 3/4 juta, jadi samalah. Itulah yang kita akan tuliskan. Okey, jadi yang pertama kita akan tuliskan nombor bulat dulu, 3. Kemudian pecahannya 3/4 dan salin semula perkataan juta. Okey, lagi satu contoh. Sama juga macam tadi, pertama kita akan tulis dulu nombor bulat, 7. Kemudian diikuti dengan pecahan. Macam mana ni? Okey, 1/8. Jadi kita tulislah 1/8. Dan ada perkataan juta salin sahaja juta. Okey, jadi cara nak tulis 7 1/8 juta. Okey, selesai dalam perkataan, kali ni kita nak tulis nombor dalam angka pula. Kita nak tengok beberapa contoh macam mana nak tulis dalam angka. Okey, kalau diberi satu ayat 6,241,533. Okey, ini kita buat terbalik daripada tadi. Kalau tadi, kita yang cari dekat mana ribu, dekat mana juta. Tapi kalau diberi dalam ayat, kita cari juta dengan ribu juga. Okey, kita cari juga juta dengan ribu. Jadi kita dah ada juta dekat sini, kita dah ada ribu dekat sini. Dan macam kita buat tulis dalam perkataan tadi, yang pertama tadi untuk ribu kan? Jadi selepas ribu ni ada berapa angka? Ada 3 angka. Kalau tadi kita cari angka dulu baru kita karate. Kali ni kita karate siap-siap. Sebab kita dah jumpa dah ribu dekat sini. So kita letakkan untuk ribu dan di belakangnya ada 3 angka. Kemudian untuk juta pula, di tengah-tengah ni pun akan ada 3 tempat untuk menulis angka. Okey, mesti 3 sentiasa 3. Okey, jadi barulah kita boleh tuliskan mengikut apa yang diberi. Okey, daripada mula 6. 6 ni kita akan letakkan di bahagian hadapan. Maknanya itu adalah untuk tempat juta. Okey, juta yang cikgu tunjukkan dekat sini, kita dah letakkan pembahagian. Ini tempat untuk juta tadi. Okey. Kemudian kita akan tengok 241. Okey, jadi macam mana kita nak tulis 241? 241. Itu sahaja. Okey, kemudian kita jumpa ribu. Ribu tu yang ni lah. Samalah yang merah ni. Okey, palang merah ni untuk ribu. Dan kita tengok yang terakhir, 533. Jadi macam mana nak tulis 533? 533. Okey, jadi yang juta dan yang ribu nanti kita boleh hilangkan ataupun kita boleh padam untuk kita tulis 6, 2, 4, 1, 5, 3, 3 sahaja. Okey, nanti bila kamu dah selalu buat, kamu dah boleh terus cari jawapan.
Palang-palang ni pun dah tak payah dah bila kita dah selalu buat latihan. Okey, kita tengok contoh seterusnya. 5,19,604. Okey. Ayat yang pendek tapi sebenarnya bilangan angka memang akan sama juga. Okey, sebab kita dah sampai ke juta. Okey, jadi tadi apa kita buat? Kita cari dulu perkataan juta dan perkataan ribu. Okey, jadi yang pertama adalah untuk ribu. Selepas ribu akan ada 3 angka untuk ratus, puluh dan sah. Okey, kemudian kita ada palang untuk pembahagian juta dan di tengah-tengah pun akan ada 3 angka. Barulah kita akan tulis mengikut soalan. Jadi kalau ikut soalan yang pertama adalah 5. Jadi kita letakkan angka 5. Juta yang cikgu buat petak dekat sini adalah untuk dekat sini palang yang pertama. Jadi kita ambil selepas perkataan juta tu. Selepas perkataan juta adalah 19. Kita tulis 19 macam mana? 1 dan 9 sahaja. Betul tak? Tapi dekat sini ada 3 tempat. Jadi macam mana kita nak tulis? Kalau kita tulis macam 1 dekat sini, 9 di tengah-tengah, belakang kita akan letak kosong. Tapi itu akan jadi 190. Dah salah. Jadi 19 cara menulisnya adalah kosong ataupun sifar 19. Baru betul 19. Okey, kemudian ribu untuk palang yang kedua dan yang terakhir adalah 604. Kalau kamu tengok pada perkataan ini, dekat bahagian puluh tak ada nilai. Jadi kamu nak tulis 604, 6 sifar 4 ataupun 604. Jadi kita gabungkan semua 5 sifar 19 6 sifar 4. Okey, satu lagi contoh, lagi pendek. Bila lagi pendek ni maksudnya lagi banyaklah kosong dia kan. Okey, 3,08,009. Jadi benda yang sama kita cari dulu juta dengan ribu. Kemudian kita letak siap-siap. Yang pertama ni untuk ribu. Belakangnya ada 3 angka. Okey, kemudian yang kedua untuk juta. Selepas juta pun ada 3 angka. Baru kita tulis mengikut soalan. Sebelum juta ada perkataan 3. Jadi kita tuliskan 3 dulu. Okey, juta di bahagian palang yang berwarna merah ni, yang ada adalah 8 sahaja. Satu angka je 8. Tapi kita ada 3 tempat. Jadi 8 tu kita nak letak di mana? 8 tu kita letak di hujung lah. Jadi sifar, sifar, 8. Kalau letak 8 di tengah, jadi 80. Salah. Letak 8 dekat yang pertama ni akan jadi 800. Pun salah. Jadi 8 ni kita letak di hujung. Okey, ribu kita dah jumpa untuk palang yang kedua. Dan perkataan 9. Sama macam tadi. 9 satu angka sahaja. Tapi kita ada 3 tempat. Jadi dekat mana kita nak letak 9 tu? 9 kita akan letakkan di hujung. Okey, jadi yang lain untuk ratus dengan puluh yang tidak disebut, maknanya tak ada nilai lah. Kita gantikan dengan kosong ataupun sifar. Okey, jadi perkataan di atas ni, angka yang kita akan tulis adalah 3, sifar, sifar 8, sifar, sifar 9. Okey, kali ni kita nak tengok untuk perpuluhan juta pula. Kalau ditulis 5,121 juta. Okey, jadi kita akan tengok daripada hadapan. 5. Jadi kita tulislah angka 5. Kemudian perpuluhan. Tadi kalau kamu ingat perpuluhan tu macam mana kita nak tulis? Kita letakkan titik sahaja. Inilah maksudnya perpuluhan. Kemudian kita ada 1, 2, 1. Kalau kamu ingat tadi cikgu kata lepas titik, angka tu kita tulis satu persatu kan? Jadi sama juga macam ni. Ikut sahaja. 1, 2, 1. Angkanya pun 1, 2, 1. Okey. Kemudian ada perkataan juta. Kita salin sahaja. Okey, menjadi juta. So inilah cara untuk kita tulis perpuluhan juta. Okey, contoh yang kedua. 6,009 juta. Jadi sama juga kita akan tengok daripada
Perkataan yang pertama 6 kita gantikan dengan angka. Perkataan perpuluhan kita gantikan dengan titik perpuluhan. Dan sifar-sifar 9 tuliskan sahaja mengikut soalan. Okey, maknanya sifar 9. Okey, tulis balik sahaja. Dan yang terakhir, perkataan juta kita tuliskan semula. Jadi akan jadi 6 titik sifar 9 juta. Okey, ini cara untuk kita tulis dalam nombor ya. Okey, dan bahagian yang terakhir, kalau diberikan dalam perkataan untuk pecahan dalam sebutan juta. Kalau dia kata 1/7 juta. Maknanya 1 di depan ini adalah untuk nombor bulat. Nombor bulat tadi. Jadi 1 ni kita akan letakkan angka 1 lah. Okey, yang kedua 1/7. Macam mana kita nak tulis 1/7? Okey, jadi kita akan ada 1 untuk pengangka, per dan 7 diletakkan untuk penyebut. Okey, pengangka atas, penyebut bawah. Okey, kemudian perkataan juta tulis balik sahaja. Inilah cara untuk tulis dalam angka. Okey, 1/7 juta. Okey, contoh yang kedua. 2/3/10 juta. Jadi macam mana nak tulis dalam angka? Kita akan tengok dulu yang pertama. 2 ini adalah untuk nombor bulat dan diikuti dengan pecahan 3/10. Kemudian perkataan juta kita salin semula sahaja. Okey, jadi 2/3/10 juta. Okey, itu sahaja macam mana kita nak tulis dalam angka. Okey, selesai pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham. Cikgu harap kamu jelas dengan apa yang cikgu terangkan. Kamu boleh sentiasa tonton video ini untuk menjadikan rujukan semasa kamu buat latihan-latihan nanti. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.